Okay, so now we are live with Dr. Nuts today. So now kita tengah tunggu untuk Dr. Nuts masuk, join. Okay. So semua orang boleh dengar tak? Okay, hi Dia, Fadila, thank you for watching. Okay, hi Sepasang Hati, thank you for watching. Hi Ida, oh adalah dia. Oh, saya punya producer ada kat sini. Okay, terbaik. So kita tengah tunggu. Oh, Nadia. Hai. Welcome Nadia. Adib ada. Coach Adib kita. Okay. Kemain Okay. Adib masuk ni. Live. Nak tengok Dr. Nuts ni. Okay, jap. Kita tengah hantar Nat. Kita tunggu dia join. Okay. Okay, hai Aina. Wah, Aina daripada MBSA. Okay. Thanks for watching. Yes, saya. Okay, so kita tengah tunggu Nat. Hai Nat. Hai. Boleh dengar tak? Cerahnya. Okay. Cerah? Cerahnya. Ni kat mana? Nampak aura kat office. Office atas. Oh, asal I punya gelap sangat? Ha? Office Sekejap, I atas cuba. absolute. I punya gelap sangat. Okay. Okay So far okay lah. Boleh nampak. Hai Coach Daus. Okay. Tapi okay. you macam sangkut. Suara you lepas. Memang lambat kan? Slow. Tu ada. Hi Dr. Nuts tu. I punya coach nak try. Hai. Try depan-depan Kena Office bagi, you kat mana? Dekat atas absolute tu lah. Dekat atas. Absolute Shah Alam. Shah Alam. Dekat level up. Oh. Level 14. Actually bulan 1 ni kita pindah dekat extra. Test for Shah Alam. So pindah good. Dia besar sikit lah. Actually dia boleh muat sampai 20 orang macam tu. So yang sekarang ni tak ada dah lah? Nanti pindah lah bulan 1 nanti. Tunggu I punya kontrak habis. Okay, so Okay, boleh tak bagi I 1 minit kejap. I punya live workout tak boleh masuk. Jap. Astaga. Okay, sorry. 1 minit. Okay, hai korang. So sebenarnya ni rancangan Coach Firdaus. Tapi pergi mana tah? Coach. Hai Aina Amalina. Hai Hana. Aduh lah, buat hal lah coach ni. Ini rancangan dia, so I tak nak overshadow. So I biarkan dia datang balik, kita start balik. Dah, saya dah dinner tadi, pukul 6 lebih dah dinner. Coach, cepatlah. Okay. Aduh. Okay, sorry. Ada gangguan sikit. Okay. Alright, kita akan start with the introduction first. Okay, mungkin ada yang dalam IG ni yang yang tak kenal ke ataupun baru nak kenal. Okay, so I introduce myself first.
Okay, so saya Fidaus and merupakan pengasas atau founder untuk Absolute Wellness. So and then kita dah buka Absolute Wellness untuk yang Putrajaya dah buka, yang akan buka baru nanti is Tanjung Malim dekat Proton Upsi tu. Oh. Dia the latest one lah. So Alhamdulillah growing. So hopefully dalam masa COVID ni orang janganlah takut nak workout So, okay. And then last but not least, and then I know Dr. Nats, I think dah about before ni kita pernah collaborate. My line ke your line? I rasa. You punya. Tak apa, go on. Kita dengar. Okay, so I dah collaborate. Okay tak tu? Okay, I pakai wifi. Okay. So and then before ni we collaborate buat sama-sama my Absolute Wellness dengan Dr. Nats Fitness lah. Okay, then now Nats dah buka a lot of branch spa, nanti dia akan introduce and dulu kita buat Nats Fitness and kenal Nat daripada Nat Fitness lah from that program and then until now. Okay, so how about yourself? Nats, boleh share sikit? Yes, okay, macam yang Fidaus dah share, kita orang buat program sama-sama 2017. Okay, masa tu I masih dekat government hospital lah. So weekdays buat hospital and then weekends kita orang sama-sama buat program dekat Shah Alam, dekat Bangi, dekat KL, kan? Okay, banyak location. Yeah, we travel sama-sama lah masa tu pergi ke Bangi lah, pergi ke KL. Fun. Kita buat program tu selama 6 weeks. And then every season ada winner lah. And then lepas tu 2017, 2018 I quit government, start dengan business sendiri. So yang first outlet dekat Shah Alam tu lah and then second recently dekat KL. Okay, so nama, bagi tahu nama sikit, Nats Skinfinity. Oh, Nats Skinfinity yang tu Medispa dekat Shah Alam and then dekat KL tu klinik kan? Lah. Section 7 belakang hospital Shah Alam. Oh, yang dekat KL tu KL tu klinik. Oh, I see, dapat yang title klinik punya ni lah. Estetik klinik lah. Oh, so mostly kat situ ada spa juga, tak ada lah? Tak ada, memang klinik saja. Oh, klinik estetik lah. Dekat Sri Rampai. Kalau pernah Sri pergi. Rampai tu. I pernah ada few. Tapi kedai shop lot baru ke shop lot lama? Shop lot baru. Oh, yang new area lah. Okay, that's good. Okay, so and then kita nak start, kalau boleh kita dah start juga lah. Kita nak tengok. Okay, so what is your actually the first question yang I nak ask you, nak tanya you. What is actually you punya activity harian now? I mean, bila you dah start jadi business owner and then dah ada business sendiri, dah ada 2 branch, then how was your activity harian lah? So maybe you ada rest berapa kali seminggu, rehat you. Okay, sebab I jaga dua-dua Shah Alam dengan KL. So ada hari I dekat Shah Alam, ada hari dekat KL. Jadi every day memang kerja lah. So pagi-pagi tu pukul 10 dah 10, 11 depends appointment. I masuk office, klinik ke spa and then pukul 7 balik. That's all. Hari-hari macam tu. Okay. So ada cuti ke in a week? Cuti buat-buat sendirilah cuti. Kadang-kadang tiba-tiba tak ada passion ke apa. Bila free cuti. Tu je. Okay. So you tak ada macam memang satu hari ni. Memang tak ada yang satu hari. At the moment tak ada lagi. Mungkin nanti start cari doktor ganti, doktor locum ke apa, baru start ada cuti. Yelah sebab Sri tapi Rampai baru. Pun. Sri Rampai baru bulan 10 hari tu. Bulan 10, bulan 9. So your activity should be, orang kata hari-hari memang kerja lah. I mean like activity, yelah passion lah. Sebab sometimes
kita buat apa yang kita suka ni kita tak rasa sangat kan. So macam hari-hari pun You pun enjoy. hari-hari juga kan? Almost hari-hari, tapi hari Sabtu dengan Ahad I just kerja separuh hari je lah. I buat macam tu. So Saturday dengan Sunday I just cut half, and then half day tu because I family lah. So family day lah lepas pukul 12 tu kan. Okay, so the third question, so how you manage your time? Okay, how do you manage your time untuk macam, I mean selalu kalau macam I selalu gunakan iPhone, I gunakan kalender iPhone. Lepas tu I ada buatlah sikit macam I beli whiteboard tu, I tulis kalau macam important meeting tu, I letak whiteboard tu sebelum pintu keluar daripada office ni lah. And then sebab I jenis bukan menulis sangat, jadinya kadang-kadang I punya timetable ni kena ada 3-4 tempat. Sebab I akan macam so kalau I lalu kat depan pintu tu, I teringat I punya meeting bila. And then most of the thing I rasa I terus add dekat kalender, dekat phone tu lah, I kena buat apa esok-esok kan. So how do you manage you punya time selalu? You tulis kat mana? Okay, sebab kalau macam dekat aktiviti untuk klinik semua, I ada team untuk plan apa yang I nak buat lah. Kalau contoh marketing planning semua dah ada. Diorang dah plan hari ni doktor buat apa, doktor nak record apa, tajuk apa, semua macam tu. And untuk personal life, before I tak ada macam 1 month ke apa, tak ada. Just before tidur tu, I dah plan siap-siap esok nak buat apa. Bangun pagi nak buat apa, lepas tu tengah hari buat apa, petang buat apa, malam buat apa, just simple lah. But how I divide tu, pagi-pagi bangun mesti cuba exercise. Okay. Itu question seterusnya. Okay. So, yang ni I nak tahu tips. You tulis kat mana? You tulis kat buku ke? Sometimes ada orang dia inspired by you, so dia nak try follow apa yang you selalu buat. I tulis dekat phone je. So contoh the next day I nak buat apa kan, I dah plan siap-siap. The next day nak buat apa. Contoh pagi nak exercise kan. Exercise I tak fikir lah sebab trainer I dah plan. And then pergi kerja pukul 10, 11 dah plan dah nak buat apa, jumpa siapa ke, staff mana nak kena jumpa. So I dah buat siap-siap lah nak kena record apa ke, let's say kalau nak live nak kena cakap apa macam tu. Very simple one. And then balik rumah barulah I rehat-rehat, baca-baca sikit apa-apa nak dibaca. Baca kan sikit-sikit. That's good. Macam I pun mostly phone lah kan sekarang. I ingat you tulis buku lagi. Mana tahu ada separuh orang dia still use book lah. I memang suka buku, tapi masalahnya tertinggal lah. Lepas tu hilang lah buku tu. So last I tulis kat phone pun I tulis dekat notes lah. Notes. Bukan jadual, kalender ke tak. Just dekat notes. Kat notes lah. I think perempuan ramai guna notes tu jugalah. Dia macam buku kan. And untuk exercise ada personal trainer kan. So dia dah cakap 4 kali seminggu kena exercise. So memang 4 kali seminggu lah. Okay, 4 kali seminggu. So kalau mostly you bangun awal pagi tu you buat dekat home workout lah kan. Untuk personal trainer ni I pergi gym. Okay. Sebab sekarang kan gym dah buka. So I pergi gym lah. Kalau tak buka memang I buat home workout. Okay, so actually that's the next question. You punya pemilihan jenis workout lah. So berapa kali you pergi gym dalam masa you punya busy seminggu tu. So in 7 days tu, how many times you pergi gym? Lepas tu gym you tu jauh mana? Macam tu lah soalannya. Okay. Cuma I nak cakap jangan follow trend. You kena buat exercise yang you minat, yang you suka. Jangan let's say for example now ramai trend orang ride kan, naik basikal. So nanti you nak juga basikal, lepas tu basikal tak ada, you tak start exercise. And then tengok orang pergi gym, you nak pergi gym. Bergantunglah, you tak perlu pun ikut the trend. You buat apa you suka. Kalau you suka Zumba, you Zumba. Anything yang berpeluh, yang exercise, yang buat you feel good. Then, yang you enjoy. Yang you enjoy. Macam I memang any sukan I suka sebenarnya.
Kira I sukan ni suka pun tak semua. boleh fake lah kan? Kira sukan je lah, tak boleh fake lah. It's like macam Bukan kat orang IG lain. je tak, bukan kat IG je tak Ah, boleh fake. Hai ah. Erin. So you punya apa you nak buat dengan you punya sukan aktiviti pun you apa you suka lah. You suka Ah. lari you lari lah. You suka zumba you pergi zumba. You suka menari you suka Actually, menari. Actually what we can say is sometimes versatile pun is good lah. Means you tukar-tukar, tak adalah semestinya buat satu Hmm. benda because it's boring. Yes. Because the journey is long. I mean yang sampai you tua, tapi tak kalau you buat satu benda pun macam boring juga kan. Sometimes we go hiking, is it? I hiking seminggu sekali or pergi seminggu sekali lah hiking or jogging. Hmm. Tak adalah pergi gym je all the time. Gym pun I But pergi macam I cakap 4-5 kali seminggu. 4-5 kali seminggu juga. So mean you commit 4 to 5 times per week lah untuk pergi gym. Yes. Trainer I dah cakap lah esok gym. Pukul Okay. ni. Esok gym datang. Berapa Ikut je lah. jam? Sampai pengsan. Sampai Sampai penat. Dia sampai penat. penat. Macam I cakap, dah lah coach, dah. Baru dia berhenti. Okay. Berapa minit from your house to the gym? Dekat je, depan ni je. I think 5 minutes Okay. jalan kaki. Alright. What do you think? Dulu you pernah juga macam gym jauh ke apa kan? So, do you have any tips macam tips yang kalau orang nak pergi gym, so because you boleh commit about 4 to 5 times sebab ada orang dia sign up gym, macam I pun ada sign up gym juga. So I rasa macam sebulan I pergi sekali 2 kali je di gym. So I mean you pernah ada experience juga macam tu. So what is the tip untuk you boleh datang ke 4 ke 5 kali seminggu tu? How the tips you Okay. pemilihan Macam gym you, ke? macam you cakap sebelum ni, kena ada strong why kan? Kenapa you nak buat Okay. benda tu? Strong why lah kenapa you nak buat, because of you punya nak lose weight ke, you nak kahwin ke, you nak jadi Result. bridesmaid ke, or you nak your own kesihatan. Tu your big why. Kalau you punya why is strong, then you akan buat benda tu secara naturally, tak perlu ada orang paksa. Number Okay. two, I suggest cari guide lah, ada guide, ada orang guide, personal trainer ke, ada geng ke, ada buddy ke yang macam akan tarik you nak pergi exercise jugalah. So janganlah jadi cari geng yang jalan-jalan cari makan, pergi cari geng yang suka hiking, suka exercise. Then kawan you pergi exercise, you pun nak pergi. Kena ada accountability lah, macam maksudnya ada monitoring juga daripada orang lain, macam ada mengajak tu kan. Yeah, siapa yang rasa diri tak disiplin kena buat macam tu. You Sebab pernah buat seorang-seorang? I mean seorang-seorang, what do you feel if you do seorang-seorang dengan ada personal trainer? seorang-seorang, to be honest, memang ke laut. So bangun-bangun, fikir 10 kali, 20 kali, lalas tidur balik. So itu that's why I cakap kalau yang tak kuat tu better ada Betul. guidance. Ya kan macam Macam kita PKP hari tu yang tutup terus tak boleh pergi ha, mana-mana. Kan? tapi So yang tu feel masa tu awal-awal memang aktif lah. Buat kat okay. rumah kan, home workout. Sebab macam tak boleh ni, kena exercise. Tapi first 3 weeks First 2 je. weeks. Lepas tu rasa out juga. Lepas tu out juga. Itulah, ni tips juga untuk orang kat luar tu. Sometimes diorang rasa macam, yalah, because we feel the same juga. Macam orang kat luar pun, dia rasa benda tu macam pelik. Sebenarnya kita orang pun rasa benda yang sama juga kan. Macam you pun ada rasa, kalau seorang-seorang pun bosan kan. Saya manusia. Manusia. So sometimes So orang tak. normal. Normal lah, Okay. rasa malas lah, rasa demotivated. So it's normal. Okay, jap. Sebelum tu I nak celah sikit. Okay, siapa yang nak tanya soalan, so you guys gunakan button question kat bawah tu supaya kita orang nak habiskan dulu sembang soalan dulu, and then baru kita orang akan jawab you punya soalan. So better you guys guna yang kat bawah ni ada question mark tu, so you guna question mark tu. So kita simpan dulu you punya soalan dan nanti kita akan jawab. Okay, so use the question mark kat bawah ni. Okay, saya ada sikit je lagi soalan. There's a pemilihan. So you like sometimes you pergi gym and then sometimes you ada buat macam
training you pergi hiking semua lah kan. So that's your Yes. training ini. Pelbagaikan Then lah. then yang paling most important ramai yang nak tahu from you is penjagaan makanan. How do you you punya awareness on makanan. So knowing you Nat, memang kalau biasanya kalau I selalu racun macam ajak si Nat ni makan bukan. Sabotage. Tapi dia memang terror lah. Dia memang mesti kena makan yang sihat-sihat. Tapi sebenarnya dengan orang lain I ajak makan sihat. Tapi dengan Nat I akan ajak dia makan tak sihat. Sebab I suka Tak kacau berjaya. kan. Tapi tak berjaya lagi. So last I think I ajak dia makan nasi apa tu Nat? Yang nasi kandar macam Kedah Mai semua kan. Tapi tak on stand. Belum try lagi. Okay. Alright, so macam mana you jaga you punya pemakanan during your busy day ni lah? Okay, sebab honestly I tak pandai masak. Memang pandai yang simple-simple je. So benda tu advantage jugalah. Kalau you pandai masak, nanti nak masak udang lah, nak masak ketam lah kan. So I tak pandai masak, memang simple. Tapi I try to make it nutritious. So I boleh bagi 3 simple tips lah. Nombor 1, kalau setiap makanan you kalau boleh ada protein. So setiap yang you makan tu ada protein. So dia akan buat you kenyang lagi, tahan lama lah you punya kenyang tu. Ataupun orang selalu guna suku-suku separuh. So suku protein, suku carb, suku sayur. And then elakkan skip you punya meals. Skip lah, elakkan you punya meals macam breakfast, lunch, dinner tu. I takkan skip. And then makan small amount but frequent. And then kalau macam let's say the tip kadang-kadang kalau you pun tak prepare your food, tapi bila katakan I ajak you pergi restoran, so what is your yang you first kali apa pilihan you untuk you pilih restoran tu? The second one, kalau you dah masuk restoran tu apa yang you pilih makanan mostly? Okay, kalau biasa macam kedai, I akan pilih telur, ada yang ada telur. Yang ayam roasted ke ataupun salad. Okay. So yang tu sangat straightforward lah, atau salmon. Any protein source lah. Yang I suka is salmon dengan chicken dengan telur. Okay. So yes. And normally then you order you suka solid food lah. Solid lah. Dia boleh ada all the things lah. Tapi I suka makan nasi juga. All the carbs tu. So it's okay you makan nasi, tak ada masalah. But the portion tu you kena jaga. So I nak share I punya meals sangat simple. Kalau breakfast tu anything yang ada telur lah, scramble ke omelette ke, makan dengan toast. Ataupun you nak lagi senang, Weet-Bix. So siapa yang tak pernah try Weet-Bix, you all boleh try Weet-Bix. So dengan dengan almond milk and then sebiji lagi telur. Just include every meals you try to include protein. Yes. Dia more lasting lah, kenyang lama kan. Kenyang lama. Lunch pun I memang simple. Sandwich ke or any salad ke, malam pun sama. Salad then lah on other meals yang lain? Petang you ambil another snacking? Snacking biasa buah lah. I buah apple, orange, kiwi. Tak, you punya meal frequent. So you ada breakfast and then you makan lunch and then you makan snacking petang. You ambil any coffee, kalau tea lapar time. pun coffee dengan I makan dengan yang apa nama tu, cracker tu, rice tu. So you ambil lah macam tea time tu you ambil lah. Kalau dah lapar sangat lah. Kalau tak, I skip pun. Okay. Then the last meal will be your dinner? Dinner memang salad. So kalau tak sempat sangat, I order Grab. Grab kan banyak healthy food. Banyak membantu. Tak healthy sangat lah. Of course tak healthy sangat, but better than makan yang bukan-bukan. Actually ada option kan. Tak adalah macam sometimes nama bukan healthy but benda tu can be healthy if you makan with the right portion kan. Nama je lah tak healthy, tapi sometimes healthy food dia boleh juga jadi makanan tu tak healthy juga. Sometimes because of name kan. Betul.
Yang paling penting tu kita faham lah dia punya what is a protein, what is a carb. Okay, so nampaknya I punya coach-coach lelaki I semua tak jaga kelas malam ni, dia orang masuk IG live kita ni. Ada kelas ke? Patut ada kelas lah ni. Tapi dia orang nampak berkomen-komen dekat bawah ni. Oh, okay. Ada live kelas You all punya live? Tak, actually we dah start kelas. Tapi kita bagi 10 orang je masuk. 10 people ni lah. Oh, okay. Okay, I think the last question before kita nak jawab soalan-soalan diorang, the last question is how you handle your stress, because yalah you tahu bila kita kata busy kerja ni kan, so I think we have a lot of stress, a lot of negativity datang, and then banyak daripada netizen juga, sometimes we face it benda tu. So how do you handle you punya stress? Okay, so actually semua kerja pun stress kan, even you pun stress, I pun stress, and then even housewife pun stress agaknya, human kan. So waktu I exercise tu actually it's the best time untuk release. You tak payah fikir kerja, you just enjoy the exercise, you sweat, you feel good, you look good. The best time is you exercise lah. Tapi kalau boleh, I've read studies macam you try once a week tu you cari masa untuk diri you. Me time lah orang panggil kan. Apa you nak buat, apa you suka buat, you buat once a week tu. And then you breaking hello? Sikit je. Tapi okay, getting better. So you detach from the social media. Sebab macam sekarang orang bila stress ke, bila depression ke apa ke, diorang tend to share dekat IG kan, dekat social media. So for me I think it's not good juga. It's become more stress kan, jadi lagi stress. Contoh ada orang buat you stress and then you expose, you pergi share dekat social media, orang yang buat you stress tu sebenarnya lagi happy. So why not you show to that person you are stronger. You macam nothing happen. Show something. Yes, nothing happen. Diorang pun last tak ada dah lah kacau you. So selalu kan orang netizen ni kan cakap buruk ke apa semua tu, apa yang diorang cakap tu you buat bodoh and then you become stronger, you become a better person. Diorang pun last give up juga. Most of ni yalah, I think sometimes bila kita sebenarnya stress tu datang sebab kita terlampau banyak watching the negativity. Sebab sometimes I rasa macam orang yang just leave it je benda tu. Macam I rasa bila kita tengok lagi Instagram, all the social media ni, kita jadi lagi stress. Kecuali one more things, kalau you nak tengok social media boleh, tapi kita tengok all the positive balik supaya kita tak kita tak tengok balik ni. Motivation. Tapi itulah yang boleh bagi motivation dekat you. For me, I pun macam I kalau stress, I tak suka lagi tengok phone. Kita doing something lah, kemas bilik ke, cuci rumah kan. Wow. Cuci rumah sekarang. Sekarang kita mood cuci rumah je. Cuci bilik, cuci kedai. Kedai pun ada lah, kedai-kedai pun cuci. Okay, so now datang kedai I So habis I kena spot check semua. Tapi kedai you semestinya cantik je selalu. Okay, now kita nak go through a few question. Okay, alright ni ini soalan jahat ni. Dessert tak layan ke? Berapa kerap makan ke memang tak makan? Ni budak jahat. Okay, dessert I kurang dessert. Macam manis-manis tu I kurang sikit. So I lagi suka kepada bergoreng. Contoh pisang goreng, apa yang goreng, ataupun my favourite ni nasi lemak macam tu. Dessert ni kalau tak dapat pun tak apa. Okay, terbalik lah. Macam I rasa I benda bergoreng boleh handle. I tak boleh dessert. I sama geng Alia lah. So kalau cheat meal pun tengoklah, bila once a week pun jarang jugalah. Okay, benda bergoreng. Sekarang you boleh buat sendiri kan. Benda bergoreng, tak tahu macam mana. Okay, pelik-pelik. Okay, so something craving. Okay, Alia. Alright, kita next question. Sorry, jap.
Okay, jap. I tekan. Sekejap, dia kadang-kadang dia stuck pula benda lah ni. Okay, tak apa. Kita tengok dulu yang Alia, Seri. untunglah tak makan pun tak apa. Tapi kena makan pisang goreng Alia, pisang goreng komuter. Apa nama dia? Pisang Itu, goreng Azmi. tu sebelah rumah I lah. Yelah rumah lama you tu kan? I think lepas ni I buka Oh. kedai ayam bakar dekat sebelah tu. Oh ya ke? Dekat KTM tu, dekat situ lah. Okay, Ah, alright. And then I okay. tengok soalan lain. Sebab I tak boleh buka yang question tu dulu. Sekejap I scroll dulu lah. Kalau, okay, dah boleh buka dah. Sauna okay tak? Okay. Sauna is actually dia buang. Okay, contoh you timbang berat you lah. Selalu orang buat kan timbang berat sebelum sauna dengan selepas kan. Of course you akan lose beberapa gram sebab masa sauna tu dia buang air, water. That's because you buang water then berat you akan turun. Secara temporary-nya. Tak adalah macam berat you akan turun selama-lamanya. So dia hanya temporary. Lepas tu you minum air, you akan berat balik. So Okay. it's Water better intake. it's only water. So kalau you turun weight, body fat, that one is much more important lah. Body fat is more accurate than water ni. Tapi Yalah. Sebab lepas number sauna pun kita dehydrate kan. Macam kita haus kan. sebab okay, tapi kalau you nak buat sekali, sometimes lepas you exercise tu you nak sauna, sometimes you lagi feel good. Tak ada masalah pun. Cuma Relaxation. tak adalah sauna ni pengganti exercise sebab it's just a water loss. Lepas tu you minum, you dapat balik berat tu. Actually, For me, sometimes dia orang guna sauna ni untuk macam recovery. I mean, benda panas, kalau kena hits kat badan kita ni, dia boleh jadi release kita punya sore, soreness semua tu kan. That one is okay lah. But kalau you nak tanya tak nak exercise, nak sauna je, I don't recommend lah. Yes. Jadi lagi stres. Dah lah duduk dalam tu. Stres berapa lama pula nak Panas. duduk. Panas kan. Okay, tu Alia tanya, you tengok macam apa you punya, macam apa yang you tengok pada badan you normally? You tengok weight ke? You tengok body fat ke? Atau you tengok size baju? Okay, good. I tengok body fat, percentage, Okay, and monitor. also shape lah, shape. Kadang-kadang you berat 48, 50 tapi you straight macam ni kan, I tak suka. So biarlah berat sikit tapi you ada shape, that is better. And then you punya body fat is within normal range. Size baju depends lah. Kalau sometimes S also you can look good, M also you look good kan. So your own satisfaction. Tapi mostly perempuan dia akan tengok cermin lah kan. I think cermin is more important. Maksudnya you tengok you pakai, you body you cantik lah depan tu. So weight is doesn't matter. Kalau you rasa macam you tengok, oh puas hati depan cermin, that's everything lah rasa kan. Tapi ada orang juga tengok weight. Dia mesti nak 48 ke 50 ke. The number is very very important kan. Kan. Itulah. So Dr. Depends. Nats dia pilih body fat dan juga and how you look in front of the mirror. okay, alright, nice one. Tu ada yang tanya tu, doktor study medical doctor kat mana? You take your MD. Study Dekat practice. IIUM. IIUM Kuantan. Islamic UIA. IIUM UIA bukan? International Islamic University Malaysia. Pernah IIM. dengar. Okay. Kuantan. Okay, kat Kuantan. Okay, jap. I have a few question. Okay. Sekejap, I nak baca dulu. Nak baca yang AD ni tapi I tergelak jap. Dia kata, apa rahsia doktor cantik kata dia. Apa rahsia datang I punya klinik lah. Ni I kena screenshot ni. Hantar. Bagi kat wife dia ni. Suruh wife dia datang juga. I bagi special price. Tu dia. Nak tahu rahsia itu cantik. yang nak dengar kan? Kena datang ni. I dah kantorkan dia. Okay, sorry Di.
Okay, so yang Hmm. ni, ni absolute mualim. Yang ni mesti actually I punya partner, I punya business partner dekat Tanjung Malim is a Tanjung doctor, Malim medical kan? doctor. Dia working in Hmm. KKM doctor. So ni dia punya IG ni dia handle. Oh, Dr. Mas nama dia. okay. Perempuan? Perempuan Dr. Mas. Okay, dia kata Okay. cheat day you ambil apa? Macam saya cakap tadi, nasi Goreng lemak, pisang. Berbaloi. goreng pisang, Okay. berbaloi. Okay. Nasi lemak yang kan ada Grab, ada santan tu kan. Tapi Yang selalu dekat susah. Asia. Tapi Apa susah dia? nak tengok sebenarnya doktor nak you makan nasi lemak tu. Kita punya Tapi plan hari kalau tu nak makan nasi dagang pun tak jadi. sudah bertahun dah tak jadi-jadi. Asyik kedai penuh kan. Okay, apa ni dia kata, wife saya cantik dia cakap. Pandai cover. Pandai dia. Okay, so seterusnya ni kata kalau workout boleh reduce chubby cheeks ke? Okay. So selalu juga orang tanya kan, workout ni saya nak buat perut je, saya nak kaki je, nak kecil tangan je, nak kecil muka je. So bila you workout actually, dia tak boleh spesifik you nak tempat tu je, dia overall. Kalau you workout, you lose weight, you will see result secara overall. But of course, contoh kalau you even you nak perut pun, walaupun you buat 1,000 sit up hari-hari, doesn't mean you akan dapat six pack, right? Of course dia ada pemakanan pun you kena jaga. And then kalau betul-betul you nak chubby cheeks tu, kalau in term of aesthetic, I akan check you punya Ah, chubby cheeks ni because of you punya fat ke, you punya rahang besar ke, you punya muscle tebal ke. So different course ni ada different treatment dia. So this one is okay. different approach lah. Tapi bila you workout, you tak boleh spesifik you nak pilih cheeks sahaja ke, abs sahaja ke, kaki sahaja ke, dia secara overall lah. Okay. So tapi Betul sekarang tak ni coach? kalau Ha. ada double chin ke apa boleh cucuk lah sekarang ni. So kalau you macam dah bercin ke, kita buat cucuk lipolisis, pecahkan Ah, lemak-lemak you. Ha. okay. Itu kalau cara senang lah. Cara senang. Itu cara senang dan cara malas. Cara malas. Kalau malas bersenam boleh Cara kita cucuk dia. boleh cucuk je. Mesin pun banyak sekarang. Boleh hilangkan. Hmm. Okay, okay. That's good. Okay, next question. Okay, ni kita dah baca. Lepas tu, ni. Klinik doktor accept lelaki tak? Klinik lelaki Oh, yang tak kat I. betul. Biasa Nat Lelaki akan pergi kat forward. coach. Biasa Nat forward Saya kat I. perempuan saja. Tak adalah. Nat, spa you pun perempuan saja kan? Perempuan Klinik? sahaja. Klinik? Perempuan sahaja. Klinik pun estetik for perempuan. Actually, kan I ada Unless buat injection keloid tu kan. ha. So, Ha. yelah. Ha. Tapi itu ada lelaki jugalah. I mean, sebab maybe dia ada Ha. doktor lelaki kot. Unless you bawa you punya wife ke, you punya sister ke, you punya mak ke, you punya Tapi girlfriend ke, then you boleh eh, datang. tapi Ha. estetik Ha. boleh je kan. Sebab dia bukannya you touch pun. Dia cucuk je kan. I mean, most Oh of the tak. treatment, Mm-mm. okay Tapi lah kan. preferably lah, I memang perempuan saja. Okay, sebab Preference. okay. Alright, good to know. Okay, jap. Tak, sebab I pun ada few yang dulu lah kan. I buat treatment, I punya injection keloid tu kat tangan kan. So, I pergi, Klinik lain boleh je. ada Klinik yang lain lelaki je. cuma spa tu memang lah sebab pegang-pegang muka apa semua kan. So tak comfortable. Okay, tu Hafizah cakap. Hafizah tu, perempuan ni perempuan tapi tak ada gambar profil ni. Hafizah cakap doktor single ke? Ya ke? Tak, dia kata tanya you doktor single ke? Oh, okay. Not available. Not available. Not available. Complicated. Complicated lah. Uh, Apa ni? Okay, so ada lagi tak soalan nak tanya kita orang ni sebenarnya? Boleh lah nak tanya Dr. Nat, boleh. Especially because Dr. Nat is our kita punya guest speaker ni. So you guys ada
time untuk tanya dia soalan. Okay, ke diorang ni dah takut dah ni semua nak tanya soalan sebab I akan tengok sama ada diorang ni laki orang ke. Yang banyak tanya Kalau soalan ada pun lelaki. ah, kalau ada Nuts Fitness dekat sini, X Nuts Fitness untuk yang KL kan kita baru buka yang dekat Sri Rampai tu. Your clinic. Kita ada klinik dekat Sri Rampai tu. Kita ada sempena pembukaan tu, I bagi 60% diskaun untuk X Nuts Fitness. Wow, So 60% tu. yes, 60%. So siapa yang berminat, korang boleh pergi ke Instagram Infinity Clinic by Dr. Nuts ataupun Nuts Skinfinity Medispa. Nuts Skin dua-dua tu lah. biasa Nuts Skinfinity lah. Okay, you boleh write down X kat Nuts bawah Fitness tu. lah. Okay. Tuliskan dia punya IG tu. So sambil-sambil tu kita tanya. Alia cakap, Mel lah dia rindu nak workout dengan you ni. Ya ke Alia, awak dah kurus dah. Tak payah dah. Dah kurus dah. Dia ajak, dia Kan? sekarang ni dia apa ni, orang kata ketua kampung yang setia alam tu. Dia tahu dekat ni sebab dia dah tahu Kenapa? daripada belakang rumah dia je, dia dah tahu route daripada Alam Budiman tu, dia akan datang sampai, dia akan berlari sampai ke Shah Alam, lepas tu patah balik ke Alam Budiman. Kenapa Alam Budiman duduk situ Alia duduk situ, dia ada rumah situ. Oh, jauh tu, berapa km tu? Jauh, 20 km ada kot. Oh yo, hebat. Nampak ketua Patutlah kampung dia kurus. selalu ada. Tu kan, dia secret training. Oh. Dengan Jadi, husband ke ada geng? Dengan Shuben lah. Oh, so sweet. Tengoklah gambar dengan Pembukaan. Shuben je. Tu, doktor and coach. Kalau nak tegangkan kulit perut after bersalin, macam mana tak buncit but kulit segi kat perut. I mean like sometimes yelah dia orang confused dengan excess skin and maybe it's a really fat lah. Dia tengok teruk mana tau. Kalau macam flabby you tu tak teruk sangat, dia ada alat kita panggil mesin radio frequency untuk tegangkan balik. Tapi that alat you kena buat kerap lah. You kena selalu buat. And ada juga macam kalau terlampau sagging, terlampau macam legs tu, you boleh buat surgery. So that one cost lah sebenarnya. Mahal cost dia. Di Yang sini surgery Malaysia. tu I'm not sure. Okay, so Dekat mostly sini you ada, Malaysia ada. I see. Okay. Alright. Sekejap, ni ada question. Oh, yang ni tadi selulit perut after pergi boleh hilangkan ke? Cellulite. Is that you have a cream? Kat perut biasanya stretch marks. So stretch marks memang ada treatment. Boleh buat CO2 laser. But provided you punya lepas you pregnant tu, lepas tu terus buat treatment. Jangan tunggu lama-lama lah kalau you ada stretch mark. Celulit biasa dekat tepi-tepi pinggul kan. Yang tu different. Kalau dekat perut is stretch marks. Okay. Boleh rawat. Dia dah bagus tu. Dia tanya preparation untuk dia nanti bila dia lepas bersalin. Ni lelaki ke perempuan? Lelaki. It's my coach. Oh. Okay, so 60%. Okay, ni Dr. Nat tak ambil apa-apa supplement ke? Korang nampak macam tak penat pun. Coach and Dr. Nat tak ambil apa-apa supplement ke? Korang nampak macam tak penat pun, busy kerja boleh workout. Dia Workout ambil tu lah, apa-apa supplement ke? Workout tu lah kita punya supplement kan? Dia ambil Herbalife kan? Yes. I ambil Herbalife. So consistently lah. Kita memang makan lah supplement semua, tablet all you consume everyday kan? Kalau untuk energy macam I pernah share, I ambil ayam brand tu. Okay. I ambil vitamins B, vitamin B untuk energy. Yeah, sometimes I think supplement is, for me, I memang amalkan lah benda tu. I think it's to strong immune and then supplement je lah. Sometimes because we work out kan, sebab kita nak tahan badan kita semua kan. Semua benda tu, I think it's important lah untuk, kalau biasanya ada orang
Depends, kalau dia rasa macam dia percaya benda tu and dia believe and dia dapat result, then I think you akan gunalah kan. Tapi kalau Okay. penat sangat, rest lah. Itu pun penting. Selalu yang tanya kan, kalau lepas workout you body sore, adakah the next day you workout lagi? Or you rest? Me, I. Ah, Sebab mostly, okay, kalau actually body kita sore ni, dia sore sebabkan kita actually macam muscle kita tu dia belum ready. I mean dia belum masak. Macam kita kata buah lah. Buah ni dia tak masak lagi. So dia jadi macam dia akan sakit lah badan. Tapi once dia dah masak ataupun dia punya tu dah cukup, muscle you dah cukup strong, you dah ada strength, actually dia takkan sore. Kecuali you breaking lagi yang macam you buat benda yang orang kata lagi double up you punya, macam contoh you biasa angkat, setakat you angkat 50 kilo tu is normal for you, and then actually dia dah takkan sore. Dia just sore sekali bila you koyak. Dia koyak sebab you buat over limit lah, macam you overstretch benda tu. So actually bila you dah ready, badan you dah biasa dengan semua berat tu, dia takkan sore sebenarnya. And then you just plan you punya training plan. You dah tahu dalam 1 minggu you rest 2 kali. Macam contoh I selalu akan ambil 1 day off. Kalau depends on my training. Kalau I banyak buat cardio, I tak banyak rest sangat. Tapi kalau I buat muscle training, so I akan rest 2 kali seminggu. Kalau I buat banyak cardio, so I rest at least 1 day a week lah. Hari Ahad tu I off lah. Sebab cardio dia tak koyak muscle banyak sangat. And then actually dia punya recovery time dia pun dalam 9 jam, 8 jam dah cukup dah. Cuma rest tu nak elakkan you terlampau stress, because hari-hari you exercise you akan stress juga kan. So in term of tu lah. Tapi untuk muscle recovery I rasa dalam 9 jam, 10 jam for me dah dia okay dah. Dia dah ni. Depends pada orang. Kalau separuh orang kalau dia sore tu better you rest 1 day, and then hari yang ketiga tu hari yang the next day baru you akan start lah. I think macam tu. You pun kurang kan. You pun tak sore sangat kan. Kurang lah, unless tiba-tiba berat yang amat sangat kan. Ataupun Baru dah lama stop. Dah lama stop, start balik. Tu pun ramai orang macam tak, orang kata macam tak faham. Dia ingat macam kita ni tak sore juga kot. Apa tak sorenya? Kita dah lama start balik pun sama juga. Sakit, merangkak, macam orang nak beranak turun tangga kan. Betul. So Anur cakap tu. Apa beza klinik Infinity dan Medispa? Actually, Medispa ni more kepada medical spa. So the treatment, the facial semua kita gunakan medical solution. Tapi tak ada injectables lah, kita tak buat injection semua. Tapi dekat klinik kita buat injection, small injections, laser, all the treatment yang boleh buat dekat klinik sahaja. So that's why kita buka klinik, sebab kadang-kadang orang dah bosan kan facial. So kita nak inject sikit, so kena pergi klinik. That one. Medispa ni mostly kita guna produk lah. Produk just macam yelah, massage ke apa medical grade. Medical grade products. Sebab tu medical spa. I see. And then lepas tu yang klinik ni more like macam ada facility lah, ada barang-barang, equipment semua kan. Machines, lasers. Yang buat tu kena yang certified lah, macam Dr. Nas is a aesthetic doctor semua tu. Bukan klinik haram. kena certified. Okay. Ni ada lagi question. If dah kurus tapi baby pouch still ada sebab dah pernah pregnant, ada treatment ke yang boleh hilangkan? Ni semua famous ni, baby pouch ni. Betul. That one kan kita kena assess dulu how big the baby you punya apa ni yang lebihan kulit tu. Sebab that one kalau terlampau usually tak besar sangat. Kan kalau tak besar sangat kita boleh buat lipolysis. Kita inject, kita pecahkan lemak-lemak tu. And then kita buat RF, radio frequency, untuk tegangkan balik you punya kulit. Sebab bila kita buat treatment radio frequency tu dia boleh stimulate collagen. Dia boleh stimulate collagen. So you punya kulit kat situ akan lagi tegang.
Tapi apa-apa pun memang kena tengok depan-depan, kena assess lah. Tak boleh, usually orang consult online, Mhm. susah nak bagi tahu treatment. So memang kena jumpa depan-depan, nak kena tanya soalan, nak kena tengok, nak kena assess. But the treatment tu ada. And then most of the time memang kena combine dengan exercise and pemakanan. Yalah, nanti kan dah tengok dah Hmm. nak firm, naik lemak pula situ lagi kan. Betul. Gila tu. Treatment tu dekat KL. KL, Sri Aida dekat Lampai. KL. Aida jumpa Yes. ada 60%. WhatsApp je lah Aida. Aduh. WhatsApp nanti. Ha. Okay, tu dia ada soalan. Sekejap Okay. Tu diorang tengah buat live training ke tu? You dengar. Dia Diorang dekat tengah live. dekat bilik sebelah. Bilik sebelah I ada. Actually I ambil office Oh. ni untuk buat studio workout. Hmm. Kita ada studio live lah tu Bawah. Hana. Bawah Bawah ada tu dah kelas. tak ada dah. Tak, bawah buat kelas. Memang Oh. tengah on. Ada Good. 10 orang kelas kan. IM Finas kata kos lebih kurang berapa. Wah, ini direct nego ni. Kalau yang lipolysis tu depends berapa besar kawasan lah. Usually 400 and above. Kalau radio frekuensi pun sama. Lebih kurang that price. Tapi tu satu session. But you have to do beberapa session. 2 weekly lah biasanya treatment. Dia Setiap mestilah 2 minggu. kena konsisten. Macam Sama macam exercise jugalah. Kan? Betul. Sama-sama Untuk dengan mana jaga makan. selalu sekali je tak boleh nampak result kan. Hmm. Okay, I think we have Consistent. about 5 minutes. So siapa ada lagi, we accept 2 more question. Okay, siapa nak tanya soalan, boleh tanya lagi 2 soalan. Okay, so lepas ni memang sekarang ni susah sikit nak jumpa Dr. Nat ni. Dia dah busy. Nanti kalau lagi banyak branch dia ni, mungkin dekat IG pun kita dah tak nampak dah lepas ni. Adalah. I cuba live setiap hari Jumaat malam. Siapa yang nak tahu info-info estetik, I think this topic is good lah. Post pregnancy punya topik ni very good. Nanti hari Jumaat nanti kita buat. Yelah, sebab I think awareness lah juga untuk orang kadang-kadang lepas, kadang post pregnancy after ni je dah tak ada motivation ke apa semua kan. Tapi padahal boleh you lost hope. all can get back. Can get back to normal shape balik. Previous shape. Previous shape. Okay. Tu Alia. Nak Nut fitness, fitness tak ada dah lah Alia. Bila I nak buat? You Malam-malam I dah pengsan. kepala tinggal sana. Malam-malam I dah pengsan. Dia sekarang buat diri sendiri je. So I buat diri sendiri dah jadi, nanti I buat online. Okay? Okay, please Post buat. pregnancy topic. Exercise post pregnancy dengan how to take care kan. Okay, insyaAllah. Ya, menarik. I think nanti bolehlah buat workout. Actually post pregnancy dengan orang kata sekarang ni lah. Sebab sekarang ni diorang pun lebih banyak yang tengok social media daripada daripada dia nak dapatkan sekarang ni senang lah dapatkan tips ke apa kan. And then kalau ada orang boleh share knowledge tu, dia lebih senang lah. Saya tengok Dr. Naz, may I know how your hair routine? Macam shampoo ke? Sebab kalau kita exercise kan scalp jadi penuh. So shampoo setiap hari ke? Okay. Untuk rambut memang lepas exercise kena cuci. Kalau tak memang tak selesa. I cuci guna shampoo. This one my sister jual lah, brand Amway. And then I mix dengan essential oil. I think rose coat, tak ingat. Yang Shida jual tu. Adik saya jual tu. Okay, So yeah. I mix and then cuci lah macam biasa. Lepas tu mesti conditioner. Conditioner you guna hari-hari? Yes, I guna hari-hari and just sapu dekat ujung-ujung lah. Pakai Once kat a week. Once a week I akan buat scrub dekat scalp. Apa cerita? Ya, cerita rambut pula. Ni part of beauty ni. I pun dengar. Nak ambil teknologi.
So once a week buat scrub dekat scalp and then hair mask. Hair mask you boleh buat sendiri. You guna coconut oil tu, you mix dengan conditioner, apa-apa conditioner you mix and then you just pakai Tutup. dekat hujung-hujung rambut. Lepas tu ban Oh. dah. Lepas You tu ban kan. you ban Kalau ataupun you tutup lah dengan ni wrap tu, apa nama dia? Shower cap. show cap tu, you buat lah seminggu Mm-mm. sekali you buat that. Scrub tu you pergi dekat Ah. salon ke ataupun you buat sendiri? Scrub. Oh, buat sendiri. So, buat Okay. sendiri. You boleh beli dekat Sephora, ada banyak. Sephora online je sekarang. You beli Mm-hmm. scalp. Apa ni untuk scrub dekat scalp ni. Buang all the dirts lah. Everything. I see. Coach Bob ada rambut lagi ke? Tak ada. Tapi I suka belajar. I sebab daripada tapi itulah pemakanan pun effect juga actually daripada rambut-rambut ni selalu kan. Sebab dulu I suka makan benda-benda yang banyak MSG ke apa kan. And then memang kulit kepala pun rosak, bukan kulit kepala berkelomomor tapi I cepat lagi banyak uban sebab all the chemical Oh dulu ya? Yeah? time-time sekolah I suka pakai yang benda luruskan rambut tu. So dulu kan time sekolah kita macam tak fikir apa, pakai yang apa benda dulu wela-wela semua tu kan. Aha. I think benda tu sebab Straightener. chemical dia kuat. So kita orang macam kat sekolah tu macam seminggu 2 kali buat. Seminggu 2 kali. Kan kalau pergi Oh. kedai kan mahal. So actually I punya tu jadi rosak. Tapi dia bukan kelomomor. Tapi I cepat tumbuh uban lah. Sebab I think actually I umur 25 dah beruban dah. Gelak. Gelak Azhar. Azhar dia alamak bocor rahsia. Dulu I selalu beli sendiri buat dengan budak-budak sekolah tu kan. So lepas tu efek sebab nak luruskan rambut murah. Kalau kat kedai time tu I rasa dekat RM40 dululah. Lepas tu rosak habis kulit kepala. So I think benda-benda macam tu pun yalah kalau kita tak tahu kita kena belajar dulu. Kalau tidak memang habis rosak rambut kita. Yang rambut gugur tu you boleh ambil suplemen hair biotin, which is good hair supplement yang makan biotin. Alia gelak pakai Wela. Azhar dulu hantu luruskan rambut. Ya. Sebab rambut I kerinting tapi tu lah. Nak murah kan tak nak buat kat kedai. Lala rosak rambut. Famous toast brand apa ni Suzy. Famous toast brand. Wela, Nampak? Wela tu dulu lah. I don't know. Memang time sekolah Wela ni macam all the cream ke minyak rambut ke apa kan. Dulu top lah. Zaman-zaman tenco ni. How about folic acid? Dia Suzy cakap how about folic acid? Do you consume any folic acid? Okay, folic acid is more to perempuan atau wanita yang nak pregnant. Because folic acid ni dia bantu tumbuh sarang baby, dia bantu untuk spinal cord yang dekat belakang ni baby. Kalau kurang folic acid dia boleh buat penyakit lah berkaitan dengan spinal cord like spina bifida macam tu. So ambil folic acid more kepada baby sebenarnya. And dia untuk tambah darah ke folic acid juga. Kalau rambut biotin lah biasa. Okay. Alright, that's a folic acid lah. Okay. So you do you kalau tak ada baby pun you tak ambil lah consume any folic acid supplement. Yeah, sometimes good untuk perempuan. Betul. Jealous Alia ada kurus. Nampaknya banyak permintaan nak rambut I kurus. Rambut I kurus, rambut I lurus. Nanti I share gambar. Nanti bagi. Before after. Okay. Sekejap. I tengok last Kita ada dua question last. Lepas tu kita will end this. Okay. Study. Apa ni? Study tips doktor. Study tips. Study tips You tengok mana? YouTube ke apa ke? Book ke? Okay, masa sekolah dululah kan. Sebab sekarang tak study sangat pun, tak ada exam apa pun kan. Macam dulu-dulu before kelas you dah baca dulu notes tu. Masa kelas you pay attention. Lepas kelas you baca lagi sekali apa yang you dah belajar tu. So dia punya
ilmu tu lagi melekat lah. And then number two, you sentiasa cakap benda tu. Contoh you belajar apa, apa-apalah you belajarkan, chemistry ke apa ke, that info you cerita balik dekat kawan-kawan you cerita Ya. balik dekat orang. So you lagi ingat. Ya, Doesn't mean macam you dulu. cerita, Macam dulu kat sekolah kan, lepas dia orang belajar tu, dia kena share dengan kawan sebelah kan. ha, That nanti method. you ingat orang you share ilmu, apa ni, orang tu tahu lagi banyak daripada you ke tak. Lagi banyak you share, lagi melekat lah benda tu dekat Strong. kepala you. Ya. Practice kena ni sekali lah. Jangan kedekut. Keep on sharing kan. Sebab ilmu tu I think setiap bukan saat lagi lah. Setiap, yelah, lebih kurang lah masa, saat ke apa. Setiap minit je dah ada new things coming. Alia, janganlah cakap masa MRSM macam mana. Alamak, ada orang nak buka cerita juga. Ada Aduh. doktor beli Alia lagi kombucha. rajin. Alia lagi rajin Patutlah korang dua-dua doktor kan. Doktor beli kombucha kat mana and apa kebaikan? Kombucha, what it is? Oh, kombucha. Kombucha is the fermentation of the yeast. Kombucha tu I beli dekat Jaya Grocer. Tapi at the moment I tengah buat sendiri kombucha dia macam pre and probiotic. Bila you minum, dia bantu you punya usus tu ada bad and good bacteria. So dia bantu balancekan. Sebab kita macam perlukan probiotic. dua-dua. Yeah. Kita perlukan dua-dua ni sebab kalau terlampau banyak good pun tak cukup. Terlampau banyak bad pun tak cukup. Jadi kombucha ni dia bantu balancekan you punya bacteria dalam you punya guts supaya apa-apa you makan yang nutritious yang you makan, the absorption is well. Better lah. Better absorption. So that's why lepas you minum kombucha ni, you punya proses, you punya membuang tu lagi apa nama ni? Lagi bagus. I see. Okay. Kombucha kadang-kadang orang tak panggil kombucha. And then dia Ada panggil apa? orang fermented tea je pun. I buat benda tu sendiri. I bancuh black tea. Letak dalam balang. Lepas tu letak gula. Sebab this bacteria dia hidup dengan makan gula ni. So bila dia simpan lama-lama, lagi banyak lah dia punya fermentation tu lagi bagus. And then the air tu you minum. Macam tu je. Simple. I see. I tahu biasa probiotik lah kan dia punya. Adalah. That one is yang makan sachet tu pun ada juga probiotik sachet. Probiotik. Okay, Dr. Yang Nat, betul ke kaki ayam ada banyak collagen semula jadi tapi tak berkesan untuk yang berumur 30 ke atas? This one I'm not too certain about kaki ayam collagen ni, but it's a good question. I will read about it. Nanti I akan post dekat I punya Instagram about kaki ayam and collagen. Ada juga I pernah dapat soalan ni lah, but I belum baca deep through dia punya ada research ke studies ke about kaki ayam and collagen tu. Kalau dia ada betul-betul kaki ayam tu ada collagen, you makan umur-umur berapa pun it still works lah. Okay. So, alright. Thank you for the questions. Thank you for the questions. Nanti I akan baca. Tapi dia ada a lot of fat lah. Kalau normally kaki ayam ni memang bahagian yang paling berlemak juga lah. Kaki ayam sedap tu. Sedap. I mean kalau ayam. sup kaki ayam pun dia boleh rasa lah lemak dia. Sedap. Okay, alright. I think that's all for today. Alright, thank you for your time. Okay, sudi thank accept. You so much. I punya ni. Maybe next time nanti I pula jadi tetamu jemputan you ke apa boleh. Let me know. Okay, so nanti jangan lupa kita punya plan tak jadi ke? Nasi dagang. hiking nasi dagang hiking. Nasi dagang tu lepas hiking. Lepas hiking, betul-betul. Next week. Alright. Okay. Nanti we plan lagi. Okay. Alright. Thank you so much. Okay. Okay, thank you. Bye. Good night. Thank you semua. Good night. Goodbye.